Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apakah kamu tidak melihat bagaimana kami menggerakkan awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus? Lalu hujan yang turun menumbuhkan tanam-tanaman yang dimakan oleh binatang-binatang ternak dan dimakan oleh kamu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikannya? Datuk Yang di-Pertua, Jabi mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Besar atas pembentangan Belanjawan 2023 dan terima kasih atas penyaluran peruntukan 29.18 juta, bajet terbesar sektor pertanian dalam tempoh 5 tahun. Dengan bajet yang tak berapa besar pada tahun-tahun sebelum ini, pelbagai program dan projek telah kita laksanakan untuk rakyat. Tentunya dengan bajet yang lebih besar ini, kita akan mampu bergerak lebih laju dan pergi lebih jauh insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, Pengkalan Berangan menyentuh tentang tanah TKPM. Tanah yang diwartakan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara sebagai taman kekal pengeluaran makanan. Ini adalah kemudahan untuk rakyat. Daripada lebih 1,200 hektar tanah TKPM, ada 22% lebih kurang yang masih kosong dan bersedia untuk diisi dengan peserta. Kerajaan telah melaksanakan langkah-langkah pemutihan tanah TKPM dengan menamatkan peserta-peserta yang tak produktif dan mengisi lot-lot kosong dengan peserta baru. Dalam masa yang sama, kerajaan tak nak orang muda terpinggir. Kerana itulah dalam Belanjawan 2023 diperuntukkan sebanyak 1 juta untuk pembangunan TKPM khusus bagi petani muda di kawasan Telaga Papan di Setiu berkeluasan 91.78 hektar, fokus kepada tanaman kontan dan pertanian vertigasi. Agenda food security negeri sebenarnya turut disokong oleh pelbagai agensi dan JLC. Kerajaan negeri telah menubuhkan Jawatan Kuasa Jamilan Bekalan Makanan Negeri Terengganu yang dianggotai bersama oleh jabatan-jabatan di bawah MAFI Negeri Terengganu dan JLC negeri. Terdiri daripada TIN, TADC, TDM dan juga Ladang Rakyat Terengganu. TDM dan Ladang Rakyat yang sebelum ni menjadikan sektor peladangan sawit sebagai fokus utama, sekarang turut berganding bahu menceburi sektor penternakan lembu, penternakan ayam, penanaman kelapa, nenas, cili dan yang terbaru ialah penghasilan baja kompos. Datuk Yang di-Pertua, program-program CSR yang turut disentuh oleh Pengkalan Berangan akan diteruskan. Kita ubah minda rakyat daripada sentiasa mengharapkan tender dan projek kerajaan turun depan mata kepada kerja-kerja secara gotong royong ataupun CSR. Kita selenggara infrastruktur peparitan dan saliran sawah padi secara CSR. Bina jalan kebun secara CSR. Basmi musuh tanaman secara CSR. Buat unjan dan labur unjan untuk nelayan juga secara CSR gotong royong. Gotong royong buat padang ragut dan banyak lagi program. Di samping langkah CSR ini boleh menjimatkan kos, kita juga ingin terapkan sikap sense of belonging dengan izin. Sebab tu kami selalu tekankan, unjan yang kita bina dan kita labur bersama ini bukan unjan kerajaan negeri, bukan juga unjan Jabatan Perikanan, tapi unjan milik nelayan semua, pakat-pakat guna dan pakat-pakat jaga. Dan terima kasih kepada Pengkalan Berangan yang selalu prihatin dengan masalah nelayan. Kerajaan telah laksanakan banyak program-program perikanan bagi daerah Marang umumnya atau Dom Pengkalan Berangan secara khususnya.
Di antaranya pembinaan korum bilik sejuk di jeti LKIM Maran, slipway tempat baiki bot juga di Sungai Maran, pembinaan jeti pendaratan ikan di Tok Pakir Mercan, 9 unit tukung rekreasi dan 21 unit tukung konservasi yang kita telah labuhkan di perairan Maran, 66 unit unjang kita telah labuhkan, naik taraf jeti di Alor Pak Bang dan juga naik taraf fasiliti kumpulan ekonomi nelayan di Kampung Baru, Bukit Kecil di Rumuda. Datuk Yang di-Pertua, pengkalan perangan dan juga kemasik menyentuh tentang pewartaan padang ragut yang mesti dilakukan seiring dengan pembinaan infrastruktur asas. Ya, memang pembangunan padang ragut rakyat termasuk di dalamnya komponen infra seperti jalan, pagar dan juga sistem perparitan. Bukan kita buat padang ragut saja tanpa infra asas yang diperlukan. Aja menyentuh tentang bagaimana fungsi JPKK Terengganu. Dan terbukti JPKK Terengganu telah memainkan tugas dengan sangat baik dan berkesan. Kerana itulah Datuk Yang di-Pertua, di Dewan Yang Mulia ini, kita menghantar mesej kepada Kerajaan Baru Persekutuan agar tidak mengulangi sejarah zaman 22 bulan Kerajaan PH bila MPKK Persekutuan diwujudkan dalam kampung. JKKK atau MPKK atau JPKK atau yang seumpama dengannya ialah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan jangan sekali-kali ganggu keharmonian pengurusan kampung bila ada dua kepala dalam satu kampung. Datuk Yang di-Pertua, Telemon tanya apa yang kerajaan buat untuk mengatasi masalah bekalan ayam dan juga makanan ternakan. Terima kasih Telemon. Saya dah jelaskan panjang lebar tentang peningkatan pengeluaran ayam dalam jawapan kepada soalan lisan. Tapi Telemon masih ulang tanya apa yang kerajaan negeri buat dan saya pun ulang jawab. Cuma kalau jawapan dengan data bilangan ayam yang berjuta-juta ekor, payah nak kira. Saya bagi pula jawapan dalam bentuk bilangan ladang ternakan. Tahun 2019, jumlah ladang ternakan yang ada 116 dengan mencukupi SSR 63.51%. 2020, jumlah ladang naik kepada 141. SSR-nya 67.31%. 2021 turun sikit kerana wabak pandemik kepada 129. SSR-nya 64.3%. Naik semula tahun 2022, jumlah ladang ni kepada 138 ladang yang mencukupi SSR 66.98%. Jawapan kepada soalan apa yang kerajaan negeri buat, kami bentangkan dengan peningkatan data dan peningkatan outcome. Memang diakui Datuk Yang di-Pertua, selepas TD Poultry ditalkinkan di zaman kerajaan lepas pada tahun 2018, kami cuma tolong letak batu nisan je. Tiada lagi GLC negeri yang khusus berkecimpung dalam penternakan unggas. Sebagai pengurusi TADC, saya sambut baik cadangan Telemon supaya TADC turut terlibat dalam penternakan ayam. Cuma untuk makluman Dewan, TADC yang kami ambil alih pada Oktober 2018 ketika ternak dalam ward ICU. Alhamdulillah kita rawat sehingga boleh keluar ke ward biasa dan akhirnya discharge daripada hospital. Sekarang ni sudah sihat sekitar 70%, belum betul-betul sihat. Pekerja yang asalnya hanya 12 orang sekarang dah jadi 80 orang lebih. Walaupun belum sihat sepenuhnya, TADC sudah memainkan banyak peranan menjayakan agenda sekuriti makanan negeri. Antaranya menyelesaikan isu pemasaran hasil pertanian ketika PKP pada bulan Mac tahun 2020. Memulihkan projek Rimbunan Kasih Rantau Abang Dungun. Projek pembangunan tanah terbiar di RTB Pengkalan Aman dan RTB Kampung Rahmat dilangkap. Mengendalikan skim outgrowers, penglibatan petani tempatan dalam projek lada hitam syarikat McCormick. Penanaman nenas MD2 di Port Kacir. Projek ubi keledek berkelompok 80 hektar di Kampung Banggur di Setiu. Projek penanaman kelapa 1,200 ekar bersama dengan ladang rakyat Terengganu di Kampung Banggur.
TADC juga diamanahkan menguruskan dana 30.44 juta daripada pakej laksana Kementerian Keuangan Malaysia bagi membangunkan beberapa projek. Di antaranya projek pengumpulan hasil tani di Telaga Papan di Setiu, pusat pengeluaran benih kerapu hibrid di Limau Nipis juga di Setiu, pusat semayan anak-anak pokok di Port Kacir, di Beris Meraga di Kemaman dan juga Bukit Parit di Maran. Pembangunan tanaman Napier 400 hektar di Setiajaya di Meran. Projek penggandaan kambing tenusu di Bari dan juga penternakan lembu secara semi-feedlot di Kampung Pak Kacir. Orang baru nak pulih daripada sakit tenak Datuk Yang Dipertua. Jangan bagi beban terlalu berat. Takut rebus semula terus tak boleh bangun lepas ni. InsyaAllah kita akan tengok di masa depan cadangan daripada Telemon. Datuk Yang Dipertua, cadangan kemasik supaya tingkatkan pengeluaran padi kepada penanaman padi 5 kali 2 tahun tak mampu nak dilaksanakan di semua skim pengairan padi di Terengganu kerana halangan musim monsun timur laut. Musim kedua yang tengah mesin padi sekarang ni pun kita dah bekerja dengan banjir. Lewat tuai sikit padi akan tenggelam banjir. Tapi kita ada strategi-strategi lain untuk mempertingkatkan hasil padi. Di antaranya ialah mengekalkan kawasan padi sedia ada. Tak mudah untuk kerajaan nak beri kelulusan tukar syarat tanah padi terutamanya kawasan pertanian aktif untuk dijadikan lok tapak rumah dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran padi per hektar. Kawasan Aida Ketara di Besut adalah kawasan pengeluaran padi yang kedua tertinggi di Malaysia dengan purata 5.2 metrik tan per hektar, kalau sikit je daripada Aida Barat Laut di Pulau Pinang, 5.6 metrik tan per hektar. Yang ketiga, pembangunan infra. Kerajaan negeri memperuntukkan 2.5 juta bagi projek pembangunan padi pada tahun 2021 dan 2022. 700,000 tahun 2022. Peruntukan ini dalam usaha untuk nak memastikan infrastruktur sawah padi, terutamanya sistem pengairan, dilengkapi dengan sebaiknya. Dan ada kawasan padi yang asalnya bertanam sekali setahun. Misalnya skim padi di Paya Dadun dan skim padi di Paya Paman di Kemaman. Juga skim padi durian mentangau di Dungun. Kita telah naik taraf sehingga boleh ditanam 2 kali setahun. Tepuh menyentuh tentang cabaran semasa dunia kepada agenda food security, antaranya cabaran climate change ataupun perubahan iklim. National Water Research Institute of Malaysia atau NAHRIM meramalkan Malaysia akan berhadapan dengan fenomena El Nino, kemarau panjang, daripada tahun 2025 sehingga 2030. Kemudian disusuli dengan La Nina, iaitu banjir besar pada tahun 2030 sehingga 2035. Lepas kemarau, dia mari banjir. Dan dalam situasi inilah, kita perlu belajar daripada kebijaksanaan Nabi Yusuf AS mengendalikan sumber bekalan makanan negara Mesir ketika berhadapan dengan musim kemarau panjang. Inilah dia teori food security di dalam Al-Quran. Bencana zaman moden yang mengancam sumber makanan negara bukan hanya kemarau dan banjir, malah termasuk juga peperangan, wabak pandemik, sekatan ekonomi dan sebagainya. Dan kita telah bersedia ke arah ini insya-Allah. Di antaranya usaha berterusan meningkatkan kadar SSR sebagai jaminan bekalan makanan untuk rakyat kita. Yang kedua, kempen supaya diamalkan kaedah pertanian baik melalui persijilan MyGap. Dalam persijilan MyGap, kawalan pengurusan air dan pengurusan tanah yang terkawal mengikut garis panduan yang ditetapkan boleh meminimumkan kesan sektor pertanian kepada alam sekitar dan juga perubahan cuaca. Yang ketiga, kita bangunkan padang ragut di kawasan bebas banjir bagi penghasilan rupuk jeruk ataupun silaj atau rupuk kering yang dipanggil hay yang boleh disimpan bagi jangka masa lama di musim kemarau dan di musim banjir. Seterusnya, kita telah kena pasti punca air untuk pertanian, di antaranya tube well dan juga deep well. Dan yang kelima, kita perkasakan sektor perikanan aquaculture yang boleh membantu bekalan ikan
ketika sektor perikanan marin tergendala akibat perubahan monsun. Dan pelan besar kita, ketara fasa 2 yang melibatkan tambahan 5,046 hektar sebagai tambahan kepada kawasan jalapan padi ketara sedia ada 5,000 hektar, kerajaan sasarkan supaya semua kawasan padi dibekalkan daripada air yang berpunca daripada empangan. Sebab empangan bermakna ada kawasan takungan yang tidak mudah terkesan oleh perubahan cuaca. Sekarang ni banyak kawasan padi yang diairi daripada tali air semula jadi, parit-parit yang mudah terkesan sama ada oleh musim kemarau ataupun musim banjir. Dan saya maklumkan khabar gembira dalam mesyuarat Esko Pertanian Negeri bersama dengan Menteri Mafi pada 20 September 2022 telah bersetuju untuk projek ketara fasa 2 ini diteruskan. Datuk Yang di-Pertua, Seberang Takir, tak ada dia. Seberang Takir membangkitkan enakmen pemeliharaan penyu Terengganu mengharamkan penjualan telur. Tapi kenapa masih ada peruntukan untuk pembelian balik telur penyu? Soalan straightforward. Untuk makluman Dewan, pengharaman penjualan telur penyu ialah pengharaman penjualan di pasaran terbuka macam pasar payan. Jabatan Perikanan beli balik telur daripada pemajak untuk tujuan penetasan, bukan untuk rebuh. Adalah tidak ekonomi untuk semua kawasan pendaratan penyu dijaga dan diselia oleh staf Jabatan Perikanan, terutamanya bagi kawasan di mana kadar pendaratan rendah. Dan jabatan juga berdepan dengan isu kekurangan kaki tangan. Sebab itulah ia dipajak kepada pemajak dan telurnya dibeli balik oleh kerajaan untuk tujuan penetasan. Kalau kerajaan tak beli, pemajak akan jual kepada orang lain dan telur penyu ni tak akan jadi anak penyu bila dijual kepada orang lain. Isu pelabuhan Laut Cendering turut disentuh oleh Seberang Takir dengan soalan kenapa hanya ada peruntukan untuk pengerukan sahaja, sedangkan infrastruktur juga perlu dibaiki. Datuk Yang di-Pertua, naik taraf dan pembangunan pelabuhan Laut Cendering dirancang dalam satu pakej lengkap, iaitu mendalamkan pelabuhan, baik pulih dan memanjangkan benteng pemecah ombak, breakwater dengan izin, dan naik taraf infrastruktur pelabuhan. Pengerukan ataupun kerja-kerja mendalamkan pelabuhan dibiayai oleh kerajaan negeri. Sebab itu ada bajet dalam belanjawan negeri. Baik pulih dan pemanjangan breakwater yang menelan kos 176 juta dan kerja-kerja naik taraf infrastruktur pelabuhan yang menelan kos 16.6 juta daripada peruntukan kerajaan persekutuan. Jumlah keseluruhannya 192.7 juta. Sekarang projek ini berada di EPU untuk dibentangkan di Parlimen insya-Allah. Isu mendapan pasir di kawasan pendaratan nelayan di Tok Jembang. Kerajaan negeri ada terima permohonan daripada sebuah syarikat swasta untuk melaksanakan kerja-kerja pengerukan tanpa melibatkan kos kerajaan. UPEN telah menerima pandangan daripada Jabatan Teknikal berkaitan dan sedang menyiapkan kertas untuk pertimbangan MMKN insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali, Kuala Besut dakwa kerajaan bagikan buka pancing. Saya nafikan dengan segala hormatnya. Kita selesaikan isu lesen sampan nelayan. Kita buat jeti pendaratan ikan, bina slipway, bina kurum, bina rumah enjin tarik bot, bertegas dalam penguatkuasaan pencerobohan nelayan asing, mendalamkan muara, labuh tukung, labuh hunjang, lepas benih ikan ke perairan umum, bagi kawat bubu, pukak tansi, GPS, fish finder, jaket keselamatan, kit peralatan memancing, bantuan bencana nelayan, bantuan SBMT dan banyak lagi. Ini semua pancing, bukan ikan. Kita naik taraf sistem pengairan dan infrastruktur sawah padi. Program pengapuran dan kesuburan tanah. Program pemulihan dusun, program basmi musuh tanaman, pembinaan jalan ladan, bantuan baja, racun, benih, mekanisasi, program pembangunan tanah terbiar, program pemasaran hasil, langkah pemutihan tanah TKPN, penyelesaian isu penerokaan haram dan banyak lagi. Ini semua pancing, bukan ikan. Ada lagi pembangunan padang ragut rakyat,
pembangunan hub Lembu Sado, pembinaan rumah sembelih, pewartaan Zoom, penternakan unggas dan banyak lagi. Ini juga adalah pancing dan bukannya ikan. Datuk Yang Dipertua, kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Tapi kain kita bagi panjang berjela-jela kerana lautnya dalam berpuluh meter. Food security jadi agenda besar setelah sekian lama hala tuju tersasar. Kita betulkan perjalanan daripada peringkat dasar. Akhirnya manfaat diperolehi oleh golongan sasar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Jabi juga mohon menyokong belanjawan. Terima kasih pada Wakil Jabi di atas penggulungan yang telah dibuat sementara tadi.